kasih Dr. Zalina dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Zalina untuk pengetahuan semua yang ada bersama pada petang ini. Beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So tahniah Dr. Zalina dan syabas. Saya jangka Dr. Zalina akan memberi sumbangan yang terbaik kepada pendidikan di negara kita dan akan terus berjaya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Itu harapan, saya rasa harapan kami semualah yang ada di sini. Tapi tahniah. Congratulations. So, and very importantly, very deserving. Very deserving. Saya dah kenal Dr. Zalina sekarang dah mungkin setahun setengah, dan saya tahu bahawa not only she's very capable, but she's a thinker. Dia seorang pemikir, thinker. And that's very important to be a leader. You must be a thinker. You must be a thinker and a doer. Right. So anyway, topik saya pada hari ini ialah lessons learn, unlearn and relearn. Dan saya fikirkan ini adalah kali ke-50, maka saya ambil kesempatan ini untuk kongsi my journey in education. Bagaimana aspek learn, unlearn things and relearn things berlaku sejak saya masuk ke maktab perguruan pada tahun 78. Kali pertama dalam sistem pendidikan dan bersara pada tahun 2019. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, termasuk latihan di maktab perguruan, saya berada dalam sistem pendidikan hampir untuk 41 tahun. Of course, dalam tu kerja dan belajar. First degree, masters dan sebagainya. Saya nak kongsikan perjalanan ilmiah saya, pengajian saya. Dan saya paparkan semula apa yang Thomas Alva Edison katakan, bahawa our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to try just one more time. So, kita akan menghadapi pelbagai cabaran dan sebagainya. But most important, it is for us to try. Saya mula dengan latihan perguruan pada tahun 78-79, setahun setengah saja di maktab. Kemudiannya 6 bulan yang terakhir berada di sekolah ke mana ada posting, di mana kita dihantar. Di post, So, pencara dari maktab lain datang melihat kita mengajar praktikum kita. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, tahun 70-an, allowance di maktab adalah RM150, tolak untuk persatuan pelajar tinggal RM138 saja setiap bulan. So, RM180 atau RM138 atau RM140, something like that. So, cabaran. Tapi pada zaman itu nasi goreng pun RM1.20 saja. Roti bungkus yang kita beli macam gardenia lah, bukan gardenia. Zaman itu belum ada gardenia lagi, 40 sen saja. 40 sen, satu buku roti itu kongsi dengan 3 orang rakan sebilik, seorang daripada Melaka, Harry nama dia, Harry Kok Kasing, seorang lagi Arsyad Kartimon daripada Klang, dan seorang lagi Lindsay Dure. 4 orang duduk dalam satu bilik di Kompleks Belia Bandaraya. So, pada zaman itu, kalau di maktab, pendekatannya banyak kepada praktikal. Fokusnya banyak kepada praktikal. Teacher, guru ni
role modeling itu adalah penting. You must be able to demonstrate maupun mata pelajaran di bilik darjah atau di luar. So, macam saya buat PJPK zaman itu, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Banyak benda yang kita tak belajar juga di maktab. Bila turun ke sekolah baru belajar. Saya letak di situ tutup register. Kalau anda lihat di sebelah kiri tu, tutup register ni kelakar juga. Bila saya ada di sekolah dah 3 bulan mengajar, satu hari tu penolong kanan tanya saya. Dia panggil saya, dia kata, Mahinda, you hantar register tapi you tak tutup register. Saya kata tutup register. Hari-hari saya tutup. Bila hantar register, saya tutup dan hantar. Kemudiannya saya tanya, saya segan nak tanya dia. Saya tanya kawan, apa maksud tutup register? Kemudiannya dapat lihat di belakang tu, oh kena tulis peratusan murid dan sebagainya. Barulah belajar what is apa maksud. Sebab masa praktikum zaman itu kita tak didedahkan pada perkara-perkara ini. Tapi sekarang, dalam 25 tahun yang terakhir, semua ini telah masuk ke dalam kurikulum. So, seperti saya kata, it is very practical based and very enjoyable. Pencara-pencara kita pun semuanya mempunyai teori, bukan saja hebat dari segi teori, tapi juga dari segi amalan. So inilah gambar-gambar dengan kelas saya yang sebelah kanan tu, zaman itu tahun 78. Ya, semua dah bersara, rata-rata ya daripada seluruh Malaysia dia sampai ke Negeri Sembilan saya ingat. Ya, kita dipanggil K178 PJPK. Dan sebelah kiri saya pernah selepas 3 tahun di sekolah pertama, saya mengajar juga di maktab tentera lah. Sebagai seorang guru untuk lebih kurang 1,5 tahun, 2 tahun saya ingat. Sebelum saya sambung belajar dekat Universiti Putra. Next slide please. So, ijazah sarjana muda UPM ni dalam bidang pendidikan jasmani dan perdagangan. Ya. Fun time kerana universiti kita, saya bidang pendidikan jasmani banyak amali juga. So, sentiasa ada di luar 3 jam, 4 jam. Satu paper tu kita dalam seminggu 3 kali, 9 hours of practical aja ada di luar. Berbeza daripada maktab pun. So, ada setengah yang kita belajar di maktab, sekarang kita kena belajar semula. Ada setengah tu kita kena betulkan juga, relearn apa yang kita belajar. Tapi sambil di universiti ini sempat juga pergi ke Perth dalam pasukan hoki dan juga ke West Germany. Rangka sendiri, kita cari dana sendiri. So it's not always about grades. Nak dapat 4 flat, 3.8 CGPA tak. I think I only got 3 or 3.1 aja CGPA saya. Tapi banyak yang dipelajari di luar bilik kuliah juga. Dalam segala usaha tu, kita dapat kutip dana untuk pergi ke Australia sebagai pasukan hoki. Kalau anda lihat gambar di sebelah kanan, dan gambar di tengah itu adalah di depan Institut Sukan di Jerman Barat. Kalau tak silap saya, ini mungkin di Cologne. Right? So we visited a lot of sports institutes dekat Jerman Barat. Dan Jerman Barat memang hebat dari segi sukan jugalah. So lepas ijazah pertama, saya mengajar juga di Perak sebentar dan balik semula ke maktab tentera. Sebelum saya pindah ke, kalau anda lihat ada satu gambar tu 5 orang, 3 wanita dengan, itu adalah di NPIK. Daripada maktab tentera saya pindah ke NPIK sebagai pensyarah. Yang berdiri tepi saya, Encik Gapor, itu adalah pensyarah saya semasa saya buat asas dekat PJ, dalam bidang PJ di MPIK. So itu adalah rakan pensyarah yang lain, dan seorang tu
datang untuk attachment daripada negeri Jepun. I think nama dia Reiko. So a lot of macam saya kata penglibatan dan banyak juga pembelajaran di luar bilik kuliah. So next, so dah habis sijil guru, dah habis ijazah sarjana muda, Masters in Education dekat University of Houston, Texas. Ini rakan saya dekat MPIK, dia pergi untuk kursus dekat IAB Genting Highland dan dia balik. Lepas kursus dia kata ada satu tawaran Masters dekat di luar negara. You boleh memohon. Kerana umur saya masa tu bila saya jadi pensyarah di MPIK, umur saya 31 atau 32 tahun. Muda lagi. So, masa umur saya memohon juga untuk Masters, dia datang daripada University of Houston untuk kendalikan entrance exam. Di Dewan MPIK dari seluruh Malaysia ada yang datang, lepas tu di Sabah Sarawak, saya tak pasti 2 atau 3 center lah. Dan kemudiannya disenarai pendekkan, dipanggil untuk temuduga. Program ini ada 5 kohort, setiap satu kohort 30 orang. Saya dalam kohort yang kedua. Lepas 5 kohort, program ini ditamatkan. Kawan-kawan saya lulusan daripada program ini berada di merata-rata. I like the philosophy behind pendidikan dekat Houston ni. Saya lihat pensyarah dengan profesor di Amerika ni dekat University of Houston ni, dia pendorong utama lah. Everything is boleh. Sure. Saya nak ambil kelas tambahan saja, hanya nak untuk ilmu dan sebagainya. Dia telefon saja profesor daripada jabatan lain, dia kata pelajar saya ni nak ambil kelas tambahan sebab masters ini adalah dalam kurikulum dan pengajaran. Dan mereka terima, tak perlu bayar. Kalau tidak, setiap satu unit tambahan yang you hadir, you kena bayar. Pensyarah kami di Houston tu, I think 80% buku yang kita rujuk untuk kursus dia, untuk paper dia tu adalah buku yang ditulis oleh mereka sendiri. They are the writers of the book. Dan buku itulah menjadi rujukan untuk paper tu. Bezanya kalau kita buat pengajian di Malaysia, kalau di situ anda harus beli buku teks. Kalau satu paper, mungkin 2 buku teks yang perlu dibeli. Dan pensyarah akan sentiasa rujuk kepada bab-bab tertentu dalam buku teks itu, okay, reference teks untuk pengajian. Dan di sini saya rasa the habit of reading and the importance of knowledge menjadi satu kesedaran. Sekarang saya selalu beritahu anak saya kata, saya ajar dia satu ungkapan, when I feel bored, I read a book. Right? Supaya dia akan dapat the habit of reading. So ini beberapa gambar, iaitu graduation dengan Tan Sri Wan Zahid pada tahun 1995 dan gambar dengan beberapa rakan daripada kohort 2. Ya, selalu anda dengar ada apa ni webinar, banyak webinar yang baju kuning tu Dr. Zaila. Yeah. Encik Zul is now dekat BPSH yang tinggi yang pakai songkok sebelah kanan saya. And Dr. Mazlan has retired already. And unfortunately, Junaida has passed away. And Dr. Wasu baru bersara tahun lepas daripada EPRD. So I just want to mention about the person in the sentence adalah Professor Larry Hughes. Kalau anda pergi ke IAB atau pusat sumber, anda akan dapati buku tentang kepengetuaan ditulis oleh beliau. So satu hari itu saya tanya, saya kata, Professor Hughes, you are always in the university. When do you get time to write? Dia kata, I spend 2 days a week in the schools. So bukan sebagai profesor, dia duduk dekat universiti saja. Goes down. Dia kenali ramai, dan dia pernah pada awal kerjaannya jadi macam PPD kita, dia pernah jadi superintendent of district.
So kalau buku The Principal as Leader, Professor Larry Hughes, dia yang nulis. He has passed away now, and about very nice gentleman, and so dia tak kedekut langsung tentang pendidikan. Kali pertama sebelum IAB nak mulakan NPQH, ilmu tentang kompetensi kepengetuaan, saya tanya dan beliau kongsi maklumat tentang itu, dan bila saya balik ke IAB, saya bincang dengan pengarah masa itu setelah saya tamat pengajian, Dato' Ibrahim Bajonik, dan dia minta saya tulis paper tentang ni, kompetensi pengetua. Dan dari situ kita build on, lepas tu kita pergi ke UK juga untuk lihat NPQH dekat UK. And we develop NPQH di IAB. I believe that saya jangka we learn a lot. There is also the process of unlearning and relearning banyak benda. Tapi the journey is not complete kalau mungkin tak habis dengan PhD. Lebih lagi saya bertugas di IAB pada zaman itu. So I applied, dapat beasiswa, dan saya tahun itu tak ada beasiswa ke luar negara kerana kegawatan. Saya ke USM Kubang Krian. Berbeza sedikit, dia tak ada fakulti pendidikan. Saya sambung dengan dalam bidang sukan, tetapi di bawah fakulti perubatan, bukan pendidikan. So my PhD was from the medical school in Kubang Krian, USM Kubang Krian. Very challenging. Sijil guru not as challenging as first degree dengan masters. Tapi PhD, I know Dr. Zalina dan rakan-rakan lain yang ada dalam kumpulan ini will agree with me, it is one of the most challenging tasks. Saya kata dia macam single seater canoe. Kalau kita duduk dalam canoe, kadang-kala ialah canoe untuk 2 orang. Ada canoe untuk 3 orang, 4 orang. Tapi PhD, you seorang saja duduk dalam canoe dan you kayuhlah. Kalau canoe terbalik, capsize, habislah. Tak sempat nak habis PhD. So you are sitting in the canoe alone. Mungkin kalau ada EDD, Doctorate in Education, bukan PhD, EDD, ada juga kerja kursus. Tapi dalam PhD, there is no kerja kursus. Segalanya bergantung kepada your research. Kalau research tak kena, ada banyak kesilapan dari segi metodologi dan sebagainya, then you have a lot of challenge. I was my first student of my professor, dan dia punya ekspektasi sangat tinggi. Tapi jumpa juga kawan-kawan lain, good colleagues daripada Kementerian Pendidikan pun, dan kemudiannya I was the first PhD student in sports there. Rakan-rakan lain datang and we continued together. Very challenging, but remember, if any of you all are interested, you all should continue, kerana even though it's challenging, it's not rocket science. You can still do it. Tapi saya selalu beri nasihat ini. Bila kita nak buat PhD atau kita dapat full sponsorship atau tajahan untuk masters atau PhD, kadang-kadang kita menyimpang daripada hala tuju yang sebenar. Ada orang mula jual batik lah, ada orang mula buat benda lain lah, kerana dia rasa dia ada banyak masa. Sebenarnya tidak. Kalau rakan-rakan saya beritahu, fokus. Fokus. If you think you have a lot of time, but you focus. Don't do other things. Ada seorang kawan saya yang baik pun, dia pergi bagi banyak lecture. Of course dia dibayar dan sebagainya. Tapi akhirnya susah dah habis PhD. Kerana fokus dia hilang untuk benda lain. So saya percaya luck is what happens when luck is what happens when preparation meets opportunity. So you have to prepare yourself. So that's what I told myself. Get all the academic qualification. Lepas itu nasib lah. Ada rezeki, adalah. Itu saya. Saya cakap pada Dr. Zalina pun perkara yang sama. Mesti ada rezeki dia. So
Itu maksud luck. Bukannya luck ni bukan lottery ya. Luck is what happens when preparation meets opportunity. You are prepared. You dah ada segala kelayakan. Lepas tu ada opportunity, peluang, anda memohon dan sebagainya, you get it. So saya banyak buat kajian di Makmal. Anda boleh lihat gambar di atas menguji kemampuannya penggunaan oksigen murid-murid tingkatan 1 dan 2. Saya tengok kolesterol level of children juga, pergi ke sekolah dan buat semuanya ujian untuk darah tu, analisis dia, saya separuh tu saya buat sebelum saya hantar ke Makmal lagi satu. Kawan saya di bawah tu, Profesor Chen, sekarang dia dah bersara 2 tahun lepas dan masih lagi sambung di situ dalam bidang sains sukan juga. Di USM Kubang Krian, kami graduate together. Right? Dengan isteri dia pun, saya ingat profesor di situ juga. Sebelah kanan tu, bila saya sambung, sorry I'm taking slightly extra time, but this is the last slide. Saya lihat dari segi metodologi, ramai orang kadang-kadang tak kukuh dari segi metodologi. Saya jemput profesor saya daripada Houston datang ke Kota Baru, Kelantan. Dan 40 orang hadir kursus di bawah beliau. 7 hari. Right? 7 hari. Tapi kelebihannya, profesor ni, hari yang ke-6, petang tu dia jumpa saya, dia kata, kami bayar dia dekat 1,500 US. 1,000 atau 1,500 US. Dia tanya, kalau saya pulangkan duit ini, your professor tu rasa marah ke apa ke? I said, rasanya tidak. Dia kata, tak apa, saya akan buat quiz besok, hari terakhir, dan setiap satu soalan yang dijawab dengan betul, saya akan bagi balik 100 US. Setiap satu soalan. And guess what? Dia pulangkan balik 1,500 US untuk Makmal sains sukan itu. Dan yang duduk, yang berdiri keliling dia, yang sebelah kanan pakai baju kuning berbunga tu ada pakar pediatrik. Yang seorang lagi tepi dia daripada Pakistan, Dr. Syahid, pakar ENT. Dan seorang, dia all pakar perubatan yang bila dengar hadir kursus dia untuk 6 hari, dia kata memang he's a true educationist. Cara dia mengajar research methodology itu memang perfect. So tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikitlah pengalaman of unlearn, learn, unlearn and relearn ya. Pengalaman saya for 40 years going to the whole journey of my education. Ini adalah hari yang kali yang ke-50 dan saya nak selalu akhir dengan buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Tetapi saya tambah dengan satu lagi iaitu if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they actually learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua kerana bersama dengan kita pada Jumaat ini. Thank you.